Jemput Yang Berhormat Setiawangsa. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Setiawangsa ingin menyentuh dalam soal belanjawan tambahan ini tentang soal SPR. Dan kita lihat dalam siri pilihan raya negeri yang diadakan, peratusan keluar mengundi ialah agak rendah. Kita boleh bincang panjang tentang soal kenapa peratusan ini rendah. Tetapi mahu tidak mahu, ya, SPR juga perlu memainkan peranan. Lebih-lebih lagi, ya, bila sekarang kita lihat di Johor, kita telah pun ada hari ini undi 18, makna ada kategori baru 18 hingga 21 tahun yang masuk ke dalam daftar pemilih. Pada masa yang sama juga, pengundi-pengundi yang tidak pernah daftar, mungkin umur mereka dah 60, 70 tahun, tetapi hari ini menerusi daftar automatik, mereka masuk dalam sistem. Dan ini memang yang kita mahukan. Namun, kita perlu yakinkan kategori-kategori ini, dan ini saya boleh katakan antara kategori yang paling susah untuk diyakinkan untuk mengundi. Ya, sebab 18 tahun dalam umur ini, mungkin ramai yang tidak diberikan kesedaran tentang kepentingan mengundi ataupun tidak tahu yang mereka boleh dan hari ini sudah pun ada hak tersebut. Kedua, mereka yang kalau sebelum ini ya tidak pernah mahu ke pejabat pos atau ke kaunter SPR untuk mendaftar, tiba-tiba diberikan hak untuk mengundi, mereka juga sudah tentu kurang berminat sekiranya tidak diyakinkan. Untuk golongan muda misalnya, SPR perlu kreatif. Janganlah nanti lagu-lagu nak promote turun mengundi itu lagu-lagu yang orang dah tak dengar ataupun lagu-lagu yang jauh dengan anak-anak muda hari ini. Di Amerika suatu ketika dahulu, mereka adakan kempen Rock the Vote. Ya, dia buat konsert yang contemporary, dapat artis-artis untuk tarik anak-anak mengundi ini, untuk anak-anak muda ini untuk daftar mengundi. Satu lagi ialah soal menggunakan teknologi dalam pilihan raya. Kita ada kes. YB semasa boleh sikit. Ni sepang. Sikit je YB. Ya. Terima kasih. Sikit je YB. Semasa saya tanya, tadi semasa bercakap tentang turnout yang rendah. Setuju dengan saya bahawa antara punca turnout yang rendah ini adalah faktor kerana kerajaan yang ada sekarang ini telah gagal untuk membentangkan rang undang-undang anti lompat. Setuju tak? Terima kasih Yang Mohd Sepang. Saya nak sentuh perkara tersebut. Cuma sebelum saya ke sana, saya juga minta SPR untuk kaji penggunaan teknologi dalam pilihan raya. Kita ada kes di Johor. Ada orang yang positif COVID, dia turun keluar mengundi. Kalau ikut perlembagaan yang ada pada hari ini, mereka ada hak untuk turun mengundi selagi mana mental mereka sihat, mereka masih lagi boleh keluar mengundi sebagaimana rakyat yang lain. Kita tak payah sebutlah tentang pertikaian undang-undang yang lain. Cuma soal saya, mengapa perlu kita sekat hak mereka untuk mengundi dalam tempoh COVID sedangkan kita boleh ada option lain. Yang Berhormat Dungun ada sebut tentang e-voting. Ya, dan Parti Islam se-Malaysia pernah memang gunakan e-voting untuk pemilihan di muktamar oleh perwakilan. Keadilan juga, ya, kita gunakan e-voting sejak 2018 dan dalam pemilihan kali ini akan menggunakan talian telefon pribadi. Jadi ini adalah option-option yang boleh kita gunakan dan sudah sampai masanya pada hari ini untuk meningkatkan peratusan keluar mengundi dengan anak-anak muda dan sebagainya. Kita melihat kepada option-option tersebut. Menyentuh tentang apa yang dibangkitkan oleh Sepang dan juga oleh Kota Raja, Padang Rengas, Tumpat dan lain-lain lagi tentang soal akta anti lompat parti. Bagi saya, ya, kita tidak ada pilihan melainkan melaksanakan, ya, membentangkan dan meluluskan akta anti lompat parti ini dalam sidang kali ini. Ya, sebab ini merupakan MOU yang kita telah tanda tangan di peringkat Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Pada masa yang sama, tentang bila kita bercakap soal pengundi-pengundi baru, undi 18 dan orang yang daftar automatik, mereka ini sangat cynical. Ya, jadi kalau kita tidak lepaskan undang-undang ini, banyak di kalangan kami, ya, yang tak pernah melompat pun, tapi bila kita turun berkempen ke bawah, kita susah nak yakinkan rakyat sebab mereka mengatakan sama je, nanti kamu menang, kamu akan lompat. Saya tak dapat bayang
bagaimana mereka yang lompat parti, bagaimana mereka berhadapan dengan pengundi-pengundi mereka. Jadi sebab itu, saya berharap kita pastikan, kerajaan pastikan akta ini dibentangkan dan diluluskan dalam sidang kali ini. Perkara terakhir, Setiausaha nak membangkitkan tentang jawapan Menteri JPM kepada saya soalan laporan jawatankuasa khas pembaikan sistem dan undang-undang pilihan raya yang tidak akan diangkat status embargo sehingga selesai penelitian dan penilaian ke atas syur-syur tersebut. Jadi soal Setiausaha ialah bila ia akan selesai. Sebab pilihan raya nampak gaya akan berlaku tidak lama lagi, maka kita mahu satu garis masa yang jelas bila ia akan selesai kerana rakyat mahu perkara ini dimaklumkan kepada mereka. Terima kasih.